Okey, kembali lagi bersama dengan kami, saya Syafiqah Ishak dan juga Munawar Azmi. Okey, topik yang terakhir ini memang sangat penting sebenarnya untuk pengurusan keuangan. Bagaimana kita nak mendidik anak-anak untuk memberi. Jangan selalu meminta saja, tapi konsep memberi itu. Jadi hari ini kita bersama dengan tetamu di studio. Kita kenalkan terlebih dahulu bersama dengan Datin Profesor Madya Dr. Izlin Ismail, Profesor Madya di Jabatan Keuangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Melaya. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Munawar dan Syafiqah menerima saya sebagai tetamu pagi ini. Segmen terakhir kita. Segmen yang penting sebenarnya. Apabila kita bercakap mengenai mendidik ini, Munawar, kalau kita mendidik orang dewasa mungkin agak mudah sedikit. Tetapi ini kita nak mendidik anak. Jadi ada beberapa persoalan. Yang pertama, seawal usia berapa sebenarnya yang bersesuaian untuk kita mendidik anak berkaitan dengan keuangan ini, dan juga bagaimana caranya untuk kita memastikan mereka faham tentang konsep keuangan itu? Okey, pada pandangan saya mendidik yang lagi tua lagi susah sebenarnya. Lagi tua. Dia boleh didik tapi mungkin dia tak ikut. Dia dah tegak, dia dah daripada awal. Jadi lentur daripada awal. Saya selalu sarankan kalau nak mendidik anak berkenaan isu-isu kewangan je lah. Isu keagamaan memang kita mula daripada kecil kan. Jadi isu kewangan pun sepatutnya sesuatu yang diterapkan dari kecil. Kerana dia lebih senang untuk membina tu sebagai dia punya budaya sampai dia besar. Jadi kalau kita tunggu dia dah masuk universiti baru nak ngajar, dia mungkin dah bukan nak kata terlewat, tapi dia mungkin dah ada habit-habit yang susah dia nak lepaskan. Pada pengalaman saya lah, kita pernah buat program-program untuk membina modul pengurusan kewangan di peringkat sekolah. Bila kami cuba setengah daripada modul ni, kalau anak-anak yang sekolah rendah ke bawah ni lah, darjah tahun 1 sampai tahun 3, agak kurang pemahaman dia boleh. Kadang tu budak yang celik sikit ni okey, tapi kalau nak mengajar dalam kelas tu kebanyakan akan tercicir sikit lah. Kita kena buat bagi benda tu senang, simple. Macam ada tabung, dia kena nampak ada tabung gitu. Kalau nak kita buat okey, kena simpan, kena tulis. Kalau yang kecil sikit tu agak susah sikit. Tapi yang sekolah dah mungkin tahun 3, tahun 4 ke atas, saya rasa dah memang boleh dah kita ngajar, pasal dia dah faham. Dan dengan teknologi sekarang ni pun dia dah boleh pakai Grab, dia boleh pakai tak cenggu kalau yang ada telefon tu lah kan. Jadi dia dah mula akan shopping pun dengan Shopee, saya tengok. Jadi memang kita kena ajar, bukan mengajar dia membelanja, tetapi menguruskan perbelanjaan tu. Dan dalam menguruskan perbelanjaan tu, salah satu kita ada 3 konsep lah. Okey, kita menyimpan, belanja, kita kena juga mengungsi, atau saya panggil kalau kita mengajar dalam sharing kan. Kalau Islam kita panggil sedekah. Betul. Jadi itu salah satu sedekah tu kita kena bajet. Jadi 3 komponen yang sangat penting ni yang kita kena terapkan dalam kalangan anak-anak kita, iaitu kita nak berbelanja, kita menyimpan, dan yang paling utama jangan lupa untuk bersedekah. Lagi-lagi hari ini hari Jumaat. Datin, ialah bila kita bercakap berkenaan mendidik anak-anak ini, orang kata anak-anak ini cerminan daripada ibu bapa. Jadi bagaimana ibu bapa ini memainkan peranan yang penting sebagai role model ni. Kita tak dapatlah nak suruh anak kita menjadi seorang yang sentiasa bersedekah, suka memberi. Tapi kalau tengok mak bapaknya kedekut sangat. Sebab kanak-kanak ni dia melihat ibu bapanya. Jadi bagaimana pentingnya perkaitan? Sangat betul, Nawar. Kerana anak-anak kita, dia sebenarnya kita boleh mengajar, tapi dia mengikut sebenarnya yang kita buat. Betul. Untuk menerapkan ni, saya rasa kita mula dengan benda-benda yang senang lah. Yang macam katalah hari Jumaat, bawa anak pergi masjid. Betul. Daripada ayahnya yang masukkan duit dalam tabung tu, bagi duit tu ke anak. Masukkan dalam tabung tu. Lepas tu tadi saya sebut pasal Grab, tak cenggu kalau dia order apa-apa kan. Kalau abang Grab datang, kakak Grab datang,
Bagi Tip tu jangan panggil tip. Sedekah ada. Sedekah. Ada pahala. Sedekah sikit dalam tu tak payah banyak RM1. RM1 besar pada anak tu. Tapi kalau kita bagi wang saku tu, kita bajet sikit supaya dia boleh macam tu bersedekah. Memanglah dia boleh bersedekah pada kawan dia, tapi itu dia kena bajet lah. Nanti terlebih pula sedekah kat kawan tu. Tapi itu salah satu konsep kita sampai ke dewasa pun. Dalam kumpulan rakan kita pun agak baik macam tu. Daripada berkira sangat. Bila makan, kita makan RM2, hak ni RM3 berkira macam tu kan. Bayar asing-asing. Bayar asing tu kadang tu kalau tengok ada kawan yang memang kena bayar asing. Kalau tidak dia buat tak tahu je kan. Jadi anak-anak ni kita kena ajar dari kecil ni kawan mana yang boleh masuk pot tu, mana yang kena bayar asing. Nanti orang ambil kesempatan pula. Pasal saya sekarang banyak menerapkan teknologi juga. Kerana anak kecil kita sekarang lain. Dia tak pakai dah botol tabung tu. Bukan macam kita dulu. Pakai tabung buluh, pakai tabung tin. Itu masih bagus pada saya kalau yang kecil tu bagi dia nampak. Kalau tidak kan duit ni dia tak pernah nampak. Dia benda tu Digital. nombor je, digital. Bila digital ni memang sangat senang je dia mengalir. Betul. Dia tak sedar dompet dia nipis. Sebab tak pernah ada duit pun dalam tu. Ada duit. Tapi asyik mengalir saja. Jadi kalau mungkin kecil kita boleh ajar, walau bagaimanapun kan sekarang ni banyak kedai pun tak nak terima duit, wang fizikal tu pasal dia tak ada duit sah nak bagi balik. Sampai ke kedai mamak pun. Kedai mamak pada saya is the last stronghold untuk bayar dengan cash. Sekarang pun kedai mamak pun QR code kan. Betul. Jadi kita kena berubah dengan zaman. Boleh terapkan teknologi ni. Dan dalam teknologi ni sekarang banyak app-app selain daripada yang untuk belanja saja. Yang lebih interaktif kan? Ya, betul. Yang di mana kita boleh buat pengurusan kewangan dan ada yang untuk yang mungkin yang anak-anak yang kecil sikit tu, yang ibu bapa boleh nampak pun dia buat apa. Saya rasa tu sangat bagus kalau kita punya app developer ke boleh mengambil kira bila dia buat app enhancement untuk lihat bagaimana dia boleh membantu untuk yang mungkin di bawah umur sikit yang pakai tu dia boleh buat benda lain dalam tu juga. Dan pada app developer tu dia kena tengok ini adalah dia punya klien masa hadapan. Kalau dia dah start guna dari kecil yang bayangkan ni dia akan dia akan terus pakai. Pasal dia dah biasa, dia dah ada keyakinan dengan yang ni, dia susah nak berubah dengan yang lain. Melainkan insentif tu baguslah, ubah dapat RM50. Betul. Itulah kita bercakap mengenai pengurusan keuangan ini yang perlu dididik sejak kalau boleh seawal yang mungkin. Tapi mungkin ibu bapa yang baru ni tercari-cari atau terfikir-fikir bagaimana nak bermula. Apatah lagi nak menerapkan 3 konsep yang disebut Koordinati sebentar tadi. Pada saya sebagai seorang ibu yang bekerja, anak saya memang beli makanan di sekolah lah ya. Memang bagus untuk ibu-ibu yang bagi bekal. Tapi bila bagi bekal tak bagi duit, macam mana anak tu nak mengurus duit tu? Untuk mengurus kewangan, you kena bagi duit untuk dia urus. Tak ada duit, betul juga tak ada duit macam mana? Kalau dia bawa bekal saja, bila dia nak beli barang, dia minta je kat mak, mak nak beli ni, mak bagi. Dia tak ngurus. Pada saya. Jadi kita nak bagi bekal tu tak ada masalah, tapi mungkin kita boleh bagi dia sedikit wang, sama ada tiap-tiap minggu atau bila dah besar sikit kita bagi dia bulan. Jangan bagi hari-hari. Hari-hari dia tak akan ngurus. Habis nanti. Memang hangus je kat situ. Bagi minggu pun dia hangus, tapi dia ada masa untuk urus dalam seminggu tu. Cukup ke tak? Betul. Jadi kita pun sebagai ibu bapa kita kena prihatin juga harga makanan di kantin tu tak macam dulu. RM2 mungkin tak cukup kot. Sekarang RM5, RM10. Ya, tapi tak bolehlah have sangat kan. Kita kena ajar dia supaya bersederhana. Cukup dan mungkin boleh lebih sikit dia menabung untuk dia beli mungkin apa yang dia teringin lah, mungkin nak beli pensel cantik sikit ke apa ke. Daripada minta, bila dia nak beli tiap kali, dia simpan sikit-sikit supaya dia boleh beli sendiri. Betul. Dan dia puas hati kerana ni usaha dia. Usaha dia sendiri. Dia akan jaga.
Ya, betul. Okey. Itu sangat penting. Betul. Bila beli hasil usaha sendiri ni lain. Dia rasa kepuasan itu lebih bermakna dekat situ. Datin, kalau kita seperti yang kita sedia maklumlah, tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Tapi kita perlu juga mendidik anak-anak kita ni untuk memberi mengikut konteks dan juga situasi. Risau nanti balik sekolah, mana pemadam, mana pensel, kawan minta saya bagi. Kawan minta bagi. Kawan minta bagi. Kawan minta RM2 bagi. Minta RM3 bagi. Kita risau mereka ni memberi tanpa sempadan. Betul. Jadi bagaimana nak pemahaman hal ini? Lain anak lain sebenarnya. Kalau kita anak 4-5 pun lain tiap-tiapnya. Jadi kita kena pada saya observe lah, prihatin. Ada yang okey, tak ada masalah, boleh tegas dengan kawan. Kalau pinjam tak apa, tapi bagi balik, dia akan minta balik. Ada yang tak kisah sangat. Selalunya ada beza lah. Kakak sulung dengan adik bongsu tu beza. Cuma pada saya, itulah konsepnya. Kalau dia berusaha untuk dapatkan benda tu, katalah kalau pensel, set ni, kalau dia usaha sikit lah, ni kutip duit raya ke baru dapat yang cantik, dia akan jaga lebih. Kalau dia senang dapat, hilang mak ganti, apa ke tertinggal mak hantar kan. Dia tak ada macam rasa susah payah bersusah dekat payah situ. Tanggungjawab. Betul. Pasal anak ni saya perasan kalau kita dah bagi duit pada dia, memang duit saku, lawang saku, dah dapat kat dia tu duit dia. Duit dia. Bukan duit mak. Ada lebih bagi balik ke? Tak. Duit dia. Jadi dia akan jaga. Terimbau pula zaman-zaman sekolah kita. Betul-betul memang. Betul konsep tu. Tapi itulah dalam konsep kita mengajar dan juga mendidik anak-anak ni. Mungkin kadang-kadang kita rasa didikan kita tu dah betul dah. Tapi ialah mungkin anak-anak itu penerimaannya berbeza-beza. Jadi apa yang mungkin ada silapnya, salahnya, cara parenting itu khususnya dalam pengurusan keuangan ni yang mungkin boleh kita betulkan hari ini? Kalau kita dah buat dah semua, dah ajar dia bajet tapi dia selalu terlebih bajet lah. Mungkin kita kena tanya juga apa yang dia beli sebenarnya. Kadang dia mengikut kawan. Kawan tu mungkin bajet dia lebih. Kita ni bajet kurang. Jadi kena potong baju pada badan sendirilah. Tu satu kita kena tengok juga. Dia akan nak ikut. Kalau kawan makan di situ, dia pun nak pergi beli makan di situ juga. Kalau kawan tu jauh sangat daripada dia, mungkin kalau anak tu kita boleh ajar dia, mungkin kalau kawan beli 3, kita mampu beli 1, cakaplah kita nak 1 je sebenarnya. Betul. Kita kena ajar dia bagaimana untuk sederhana dan juga faham dia punya batasan dia. Tak ada kekurangan sebenarnya. Semua orang ada batasan. Betul. Cuma tahap batasan tu saja. Dan kalau kita confident, batasan kita tu okey saja. Yang masalahnya bila nak mengikut. Mengikut ni sampai ke sudah. Tak habis pasal ada je yang lebih. Je yang lebih. Jadi nanti bila sampai ke dewasa, ini jadi masalah. Dia kena, pada saya lah, confident. Ini batasan saya dan tak ada masalah batasan tu. Betul. Okey. Mungkin juga Datin, yalah kita perlu mendidik anak-anak kita ni atas dasar tanggungjawab, iaitu atas dasar kita ialah melihat nilai pada wang tersebut, Datin. Sebab kadang-kadang kita lihat ada setengah ibu bapa yang sentiasa memberi wang kepada anaknya. Mak nak beli ni, Hana ambil. Mak nak beli ni, ambil. Mak nak makan di sini, bagi. Jadi bagaimana perkara ini sebenarnya memudaratkan pada masa akan datang sebenarnya. Betul-betul. Itulah. Saya pun kadang tu tengok bila anak yang sulung kita kekurangan masa tu. Jadi ni berbajet sikit. Bila anak bongsu anak bongsu tu dah terlepas dah sikit. Jadi kadang tu anak sulung ni dia akan ingatkan, dulu mak susah ni nak dapat. Tak boleh makan luar tiap-tiap minggu. Ni macam mana ni? Dia tak buat apa special pun dapat. Jadi kita pun tersentap juga. Kata kita kena kita sendiri tak boleh terlepaslah dalam didikan tu. Jadi pada saya sebagai ibu bapa, kita tak boleh leka lah. Lain anak lain sebenarnya. Tapi kalau kita ada anak sulung dengan anak bongsu tu, pengalaman saya lah, anak yang sulung tu akan
akan remind kita, kerana kita kadang tu dah lupa, dan kita bila dah ada lebih sikit, kita naklah bagi juga pasal kita pun kata rezeki pada anak juga, tapi tak boleh menyebabkan dia dapat tabiat yang kurang elok lah. Dah elok dah yang dulu, hak ni pula kan. Jadi terlepas. Jadi ibu bapa pun kita kena kontrol juga. Mungkin kalau nak shopping tu janganlah bawa. Janganlah tunjuk ni unboxing benda-benda tu kan. Nanti dia tengok, wah. Dia nak. Dia pun nak juga. Jadi bukan nak kata ibu bapa tak boleh berbelanja kalau dia mampu, tapi janganlah kita tunjuk kemewahan tu macam tak ada batasan. Kerana anak tu dia kena hidup dalam batasan dia. Tak bolehlah dia hidup macam ibu bapa tu. Kalau yang mampu, anak tu nanti kerja, duit banyak tu, tapi nak belanja macam ni. Itulah. Didikan tu sangat penting. Betul. Kita tak naklah anak tu dari kecil suka minta kat mak dan ayah, bergantung pada mak dan ayah. Sampai besar nanti pun masih minta duit mak ayah lagi. Jadi jangan lupalah, kita pun tahun hadapan raya dekat nak awal kita raya. Sebab budaya minta duit raya tu kita risau juga. Dia bagi QR code. Dah standby lah. Dia tak minta dah, dia tunjuk QR code. Bermula sekarang ibu bapa kena didik anak-anak jangan meminta-minta sangat. Adalah batasan-batasannya ya. Okey. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Datin Profesor Madya Dr. Izri Ismail, Profesor Madya di Jabatan Keuangan, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih Datin. Terima kasih Datin. Okey, ini kita nak ada satu lagi bingkisan berita yang kami sediakan untuk anda berkaitan dengan bendung ancaman cyber. Jadi terus saja kita saksikan bingkisan yang disediakan oleh Fairuz Rizwan Bafarudin. Silakan.